Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Saya dari kumpulan 8 yang terdiri daripada saya, Nurul Hana Hayati, Muhammad Muzamil, Sohana Laila, Nur Aidil Adrina, Wong Jiying, Nur Ain dan Wong Siying. Kami akan membentangkan penjagaan alam sekitar tanggungjawab manusia. Next. Di sini antara topik-topik yang akan dibentangkan iaitu pengenalan faktor penyebab pencemaran alam sekitar, impak pencemaran sekitar, alangkah mengatasi isu pencemaran alam sekitar dan kesimpulan. Next. Pengenalan. Alam sekitar ialah segala benda hidup dan benda bukan hidup yang wujud secara semula jadi di muka bumi ini. Alam sekitar ini memainkan peranan yang amat penting kepada seluruh makhluk. Di Malaysia, kita terdapat Jabatan Alam Sekitar, iaitu agensi kerajaan yang bertanggungjawab untuk memastikan pemeliharaan alam sekitar dan pembangunan dalam negara dijalankan dengan baik. Seterusnya, saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum. Next slide. Okay. Saya akan membentangkan mengenai faktor penyebab pencemaran alam sekitar bersama rakan saya yang lain iaitu Wong Siying. Okey, faktor penyebab pencemaran alam sekitar terdapat dua faktor iaitu secara semula jadi ataupun daripada manusia. Okey, so kebanyakan kerosakan yang berlaku terhadap alam sekitar ni adalah berpunca daripada manusia sendiri. So, pencemaran alam sekitar ni boleh berlaku dalam pelbagai bentuk dan dimensi, antaranya pencemaran udara, air dan pencemaran tanah. Next slide. Okey, jenis pencemaran alam sekitar ada 3. Ya, ada banyak tapi kami mengkhususkan terhadap 3. Udara, air, tanah. Okey, pencemaran udara berpunca daripada aktiviti pembangunan dan perindustrian dan juga kenderaan bermotor. Pembakaran secara terbuka dan aktiviti harian manusia seperti penggunaan peti sejuk dan penghawa dingin. Okey, penggunaan peti sejuk dan penghawa dingin ini telah membebaskan gas-gas yang berbahaya kepada alam sekitar. Seterusnya, pencemaran air. Pencemaran air juga berpunca daripada aktiviti perindustrian, pertanian, pelumbungan dan pembalakan. Seterusnya juga pencemaran tanah. Pencemaran tanah ni dia berlaku apabila terdapat pembuangan sampah sarap yang tidak terkawal, pembuangan sisa toksik dan nuklear melalui penanaman sisa tersebut ke dalam tanah dan juga kegiatan pelumbungan dan pembalakan. Saya akan serahkan kepada rakan saya iaitu Wong Siying. Okay, saya akan teruskan pembentangkan. Next slide. Sikap sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab menjadi salah satu aspek utama dalam kemerosotan penjaga alam sekitar. Mereka yang mata duitan cuba mengawal keuntungan melalui pembalakan secara haram dan tidak terkawal serta pembinaan bangunan yang tidak terkawal sehingga menjejaskan ekosistem alam sekitar yang kemudiannya mengakibatkan bencana alam seperti tanah runtuh dan banjir. Next slide. Selain itu, wujudnya kesedaran masyarakat terhadap kepentingan dan penjagaan alam sekitar masih belum mencapai tahap yang diharapkan. Contoh ialah masyarakat masih membuang sampah keluar kereta yang sedang dibantu. Tambahan pula kelemahan dalam penguasaan undang-undang oleh pihak kerajaan dan agensi terlibat. Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar NAI seperti kerana birokrasi dan juga unsur rasuah menyebabkan isu ini ini berkesudahan.
Next slide. Next slide. Saya akan teruskan perbincangan ini. Sekarang saya akan menerangkan mengenai impak pencemaran alam sekitar yang telah dibuat oleh manusia sejagat. Okey, impak pencemaran alam sekitar terdapat banyak jenis impak yang boleh diberikan kepada bumi kita. Antaranya adalah yang pertama adalah pemanasan global. Pemanasan global ni adalah berpunca daripada pembebasan gas dan pembakaran terbuka. Yang di mana apabila gas ini dibakar, ianya akan dipantulkan balik ke arah bumi, akan menyebabkan bumi kita menjadi lebih panas. Sebagai contoh yang saya boleh ambil adalah yang berlaku di Jakarta, Indonesia. Di sana seringkali kita dengar banyak berlakunya bencana alam disebabkan oleh ketidakseimbangan pemanasan global di sana. Sebab itulah di sana banyak seringkali berlakunya pencemaran. Yang kedua pula adalah berlakunya kepupusan flora dan fauna. Yang di mana kepupusan flora dan fauna ini berpunca juga daripada pencemaran yang disebabkan oleh manusia, yang di mana kita akan lihat pencemarannya akan hilang dan akan berlaku secara berperingkat. Mungkin tidak secara langsung tetapi secara berperingkat yang akan memberikan kesan yang negatif kepada kita sebagai manusia. Sebagai contoh yang boleh saya ambil adalah ikan lumba-lumba yang diancam kepupusan yang berlaku di Sungai Ganges, India, di mana ikan ini mulai diancam kepupusan disebabkan oleh pencemaran air yang sangat teruk di kawasan Sungai India. Itu bagi hidupan yang tidak berbisa. Macam mana pula kalau bagi haiwan yang berbahaya? Pastinya ia akan mengganggu kehidupan masyarakat. Yang ketiga pula adalah kerugian kepada negara. Di mana kerugian kepada negara ini, yang di mana ini akan merosakkan reputasi negara disebabkan oleh pencemaran yang berleluasa. Dan di mana negara juga tidak dapat menjana income melalui sektor pelancongan yang akhirnya akan merugikan keuntungan negara. Seterusnya saya berikan kepada pembentang yang seterusnya. Slide seterusnya. Kesan keempat adalah kemunculan penyakit baru. Penyakit akan berevolusi dengan persekitaran yang tercemar dan menghasilkan penyakit baru yang lebih kuat dari penyakit sebelum ni. Dan rakyat juga terdedah dengan persekitaran kotor. Jadi imuniti mereka akan menjadi lemah dan penyakit baru ini akan menjejaskan hidup orang daripada segi kewangan, sosial dan ekonomi, dan mereka tidak boleh bekerja dan mereka mengalami kemiskinan, hal seperti itu. Kesan terakhir ialah berlakunya penipisan ozon. Ini berlaku daripada pembebasan gas CFC daripada peti sejuk dan pembakaran plastik. Dari penipisan ini daripada research Kerajaan Australia, Jabatan Pertanian Air dan Alam Sekitar, Antarktik adalah kawasan yang paling terkesan akibat daripada lapisan ozon kerana daripada pencemaran keterusan. Lapisan ozon ini telah menyebabkan banyak penyakit seperti kanser kulit, imuniti lemah dan banyak lagi penyakit kulit kerana mereka terjejas dengan UV ray secara langsung. Saya bagikan kepada presenter seterusnya. Next. Ini adalah langkah kita untuk mengatasi isu pencemaran alam sekitar. Next. Yang pertama sekali adalah kita tidak boleh membuang sampah merata-rata. Contohnya, kita seharusnya kumpul sampah terlebih dahulu, lepas tu baru buang dekat tempat sepatutnya. Sekarang ni kita sepatutnya praktik daripada kecil lagi sebab sebagai orang dewasa yang mempunyai akal fikiran yang matang,
kita takkan nak buang sampah sesuka hati kita macam semak-semak samun. Jadi di situ kita harus praktikkan benda ini. Dan ibu bapa juga seharusnya memainkan peranan penting sebagai role model untuk anak diorang supaya benda ni tidak berlarutan dari generasi ke generasi. Maksudnya tak adalah generasi sekarang ni suka buang sampah merata-rata. Jadi ibu bapa seharusnya mainkan role model untuk anak dia tak buang sampah merata-rata dan terapkan sifat itu sejak dari kecil lagi. Next slide. Akan tiap-tiap kali melakukan semburan yang denggi tu. Jadi kadar kematian dekat kawasan perumahan tersebut adalah tinggi. Hal demikian, program gotong royong ni boleh saja mengeratkan hubungan sesama jiran, sama kawasan perumahan. Jadi program gotong royong ni bukan saja untuk membersihkan rumah bagi kawasan persekitaran lebih bersih, malah turut boleh merapatkan hubungan sesama jiran. Yang ketiga ialah pihak berwajib boleh menghukum individu atau organisasi yang telah dipraktikkan didapati bersalah yang mencemarkan alam sekitar. Di sini kita boleh nampak Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar seharusnya menguasakan undang-undang yang sedia ada ni untuk menghukum pihak-pihak yang buang sampah sesuka hati. Jadi hukuman ini haruslah setimpal dengan kesalahan pihak terbabit. Sebagai contoh, orang tersebut buang sampah pada tempat tidak sepatutnya, seperti sungai bila dia berkelah. Jadi pihak yang berwajib ni bolehlah hukuman setimpal seperti denda RM2,000 atau penjara 2 tahun atas hukuman tersebut. Walaupun dia nampak tidak logik, namun memberi efek yang besar kepada seseorang. Jadi saya serahkan pada presenter seterusnya. Baiklah, kesimpulannya, penjagaan alam sekitar adalah tanggungjawab kita bersama. Selagi minda masyarakat tidak berubah, selagi itulah masalah pemanasan global, pencemaran sungai, pembalakan haram dan sebagainya akan terus berlaku. Kita hidup dalam keadaan yang bermasyarakat, jadi kita harus memikirkan tentang kesihatan orang lain seperti saudara mara, jiran tetangga dan lain-lain. Ini dapat menghasilkan masyarakat yang harmoni. Seterusnya, pencemaran ke atas bumi kita juga akan berkurang dalam keadaan yang harmoni. Saya rasa itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Berjalan-jalan tapi tasik, bila berjalan perlu berhati. Alam dijaga, kain cantik agar dilihat semua generasi. Ini adalah salah satu pantun yang boleh kita kaitkan dengan penjagaan alam sekitar oleh generasi. Kenapa masih sekarang ni kan? Kalau orang macam tak kisah sama sekarang dia foto. Maybe dia tak ada motivasi kot, atau ada sebab yang keluar macam tu. Tapi aku rasa mostly pencemaran ni disebabkan yelah sekarang tak pencemaran tanah lah. Tengok tu macam tu. Wah, cuba kau try motor aku ni. Nak tengok sedap-sedap bunyi dia. Baru lepas modify ni. Alang-alang I try motor you. Kamu bakar sampai ni. Boleh ke bakar macam tu? Alah, tak ada sampai dah. Pasal kau tengok satu lagi tu. Nak sepak-sepak sampah melata. Negara kita juga dah maju pun masih ada kan buat sampah kan. Tapi dia tu pasal sekarang kalau rosak-rosak lah sekarang.
sedak burung tempur, hutan ditebang dan juga dibakar. Punahlah habitat haiwan semua. Melalui pantauan ini kita dapat melihat bahawa generasi muda kini kurang menitik beratkan dalam penjagaan alam sekitar. Ya, bahkan ada juga company-company yang mengambil keuntungan berdasarkan yang berlebihan sehingga merosak alam sekitar. Justru kita sebagai generasi muda yang lebih efisien dalam penjagaan alam sekitar, kita digalakkan untuk menjaga alam sekitar dan menasihati para generasi muda yang lain. Hai korang. Macam mana? Hai. Dah makan ke? Ah, Hai Alice. Jangan quarantine. Ya, sekarang dah rasa okey. Macam mana jalan-jalan hari tu? Best tak? best lah juga. Tapi pemandangan dia tak berapa nak cantik lah sebab ramai orang yang buang sampah merata-rata. Betul tu. Itulah tu. Hari tu kan. Macam-macam jadi. Korang nak tahu tak? Pasal pencemaran alam sekitar ni kan, salah satu gas-gas yang dibebaskan akan memantulkan balik ke bumi yang menyebabkan suhu tu meningkat. Apa lagi kesan dia dekat bumi kita ni? Ain? Ya, saya. Okey. Negara kita akan mengalami kerugian sebab pencemaran ini dapat menjejaskan lagi tapak pelancongan kat negara kita ni. Sebagai contoh, kita boleh nampak sampah sarap yang penuh dekat pantai-pantai. Jadi orang mesti macam tanah latang sebab kotor. Ada lagi salah satu itu kesan dia, pencemaran akan menyebabkan munculnya penyakit baru yang dapat menjejaskan masyarakat dari segi sosial, ekonomi dan kesihatan masyarakat. Contoh dia pun kita tak tahu, iaitu COVID-19. Korang dah memahami ke impak pencemaran alam sekitar yang serius kepada kita? Saya rasa undang-undang juga mesti dikuatkuasakan supaya individu atau organisasi yang bersalah mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahan mereka. Peranan ini dimainkan oleh pihak berwajib seperti Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar. Saya setuju dengan apa yang Alice bagi tahu. Selain daripada itu, Majlis Perbandaran Manjung telah menubuhkan satu unit khas iaitu unit anti sampah untuk mendidik dan memberi kesedaran kepada masyarakat. Unit tersebut telah mengingatkan bahawa perbuatan membuang sampah di tempat awam adalah kesalahan di bawah Seksyen 47 Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974. Dua pihak. Saya setuju juga sebab Islam sendiri pun menegaskan bahawa manusia kena menitik beratkan penjagaan alam sekitar di dalam diri kita. Macam mana pula awak, Adrina? Bagi saya sebab utama yang menyumbang kepada berlakunya pencemaran alam sekitar adalah tindakan manusia yang tidak bertanggungjawab. Oleh itu, marilah kita berusaha untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar. Ya. Masalah yang disebut tadi boleh mengancam nyawa dan kehidupan kita. Oleh sebab itu, hargai dan peliharalah alam sekitar sebelum keadaan jadi kita semua hidup dalam satu bumi dan langit yang sama. Jadi kita lah hendaklah berusaha untuk membina bumi yang sihat daripada sebarang pencemaran. Jadi kita seharusnya mencipta bumi yang sihat supaya menghasilkan manusia yang hidup dalam keadaan harmoni dan sihat sejahtera. Saya rasa macam itulah kan kita punya perbincangan tadi. Itulah seharusnya kita menitik beratkan tentang penjagaan alam sekitar kita agar generasi muda akan datang pun dapat merasailah nikmatnya pemandangan alam sekitar semua ni. So saya rasa tu je kot sebab
saya kena pergi keluar. I have meeting lain. Okay semua.